Hati sana bagi. Coba buang hati sana. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. Kita sambung lagi surah Baqarah. Minggu sebelum ni kita belajar ciri-ciri orang Islam, orang beriman. Sekarang ni kita masuk ciri-ciri orang kafir pula. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang yang kafir mereka itu. Setengah orang marah sebut kafir. Disuruh sebut non muslim. Bahasa kafir ni bahasa Al-Quran dah. Tak perlulah kita nak tukar non muslim. Tak. Kita kata kafir mu. Tak kafir. Benda kafir lah. Tak boleh sebut. Dah nak sebut lagu mana? Non muslim. Non muslim ni baru panggil bagi mereka. Tak. Bagi mereka ni nampak beradab. Ya sebenarnya non muslim ni ia lebih teruk lagi maknanya daripada kafir. Kafir diambil daripada perkataan kafara. Kufur. Imma syakiran wa imma kafura. Kafur ni mana apa? Cover. Masalah panggil cover. Tak. Bahasa Melayu dipanggil apa? Tutup. Tudung. Kafur. Maknanya orang yang ditutup, ditudung. Tak. Maknanya tidak boleh orang yang Tuhan tutup dah rahmat dia. Tutup. Tudung makna dia. Tapi kalau mana non muslim, non makna apa? Tidak. Muslim selamat, tidak selamat. Lagi kasar. Kalau ikut sepitah lalu, non muslim lah lagi kasar. Cuma kita tak faham bahasa, kita kata non muslim itu lembut. Kafir ni kasar. Kafir kasar apa makna? Apa yang kasarnya kafir? Sebab kafir ni maknanya tutup. Kasar apa? Kalau dengan non-muslim, maknanya apa? Tidak selamat. Cuba fikir hak mana kasar. Non-muslim lah. Tak? Kita dia ajar orang popok lagu ni, ajar benda hak salah. Benda hak tak betul. Tak? Dia kata nampak kasar. Orang tua-tua kita tak ada marah pun sebut kafir. Kita je orang zaman learning je marah sebut kafir, kena sebut non-muslim. Tak? Dia kata kasar. Kalau kita orang tua-tua dulu, kalau sebut aku, marahlah sebab kasar. Aku. Tak? Dia suruh sebut nama saya, hamba. Itu betul. Sebab aku ni kasar di sini, sebab aku ni bersifat apa? Bersifat ananiyah kan? Kalau kita belajar ilmu tasawuf, dia nak buang kita ni daripada sifat ananiyah, sifat keakuan. Jangan nampak diri kita buat aku. Dia nak buang sifat ananiyah. Sebab itulah orang tua-tua kita dulu marah kalau cakap aku kasar, tak dosa. Tak salah, tak dosa, tapi nak cakap dari segi tasawufnya, sifat sebut aku ni sifat
Ananiyah, sifat keakuan. Jadi kita nak buang sifat keakuan tadi, letak dalam diri kita ni sifat kehambaan. Sebab tu orang zaman dulu dipanggil hamba, hamba ataupun sahya. Sahya tu sahyalah, asalnya dengan he, sahya. Ada di Melayu akan dia jadi sahya. Sama juga hamba lah kan, hamba sahya. Orang panggil dulu panggil hamba. Sekarang ni hamba buang dah jadi sahya. Sahya. Last sekali buang he jadi saya. Okey juga. Jadi orang tua ajar tu betul dah, comel dah. Jangan sebut aku, kasar. Sebut saya. Saya lembut lah sebab ia menunjukkan sifat kehambaan. Tak? Tapi kafir ni orang zaman dulu tak marah pun sebut kafir. Oh ni orang kafir tak marah. Tak ada orang dulu kata tak boleh kata begitu, kasar, non muslim. Tak ada. Sebab non muslim itulah lebih kasar, lebih ganas daripada kafir. Tu. Bahawasanya sesungguhnya orang yang kafir mereka itu. Mana? Orang yang kafir mereka itu sawa'un, sama sahaja, alaihim, di atas mereka itu ni, anzartahum, kita beri inzar, beri ancaman, cerita gini neraka dak. Tak layan je. Dak, akhirat nanti mu akan dibangkit begini, kita beri peringatan begini. Orang kafir sama saja kita beri inzar, am lam tunzirhum, sama ada kita tak beri inzar pun, la yu'minu, tak beriman juga. Payah ni. La yu'minu, tidak beriman juga. Golongan-golongan orang kafir ni kita beri ancaman, beri inzar, tidak beriman. Golongan hak jenis mana ni? Hak jenis khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Ini nak tafsir ni. Ada juga orang kafir, kalau kita dakwah dia, kita cerita hak kebenaran, dia terima. Tapi ada golongan kafir hak ni, kita beri apa-apa benda pun, cerita tentang ancaman ke, cerita tentang kebenaran ke, cerita tentang akhirat ke, tak beriman. Kafir situ, hak jenis lagu mana ni? Hak jenis khatamallahu ala qulubihim ni. Tak? Mana? Hak jenis ni. hak jenis kita orang bagi inzar. Macam kita kok, kalau orang ni kita bagi peringatan tentang neraka, azabnya pedih gini, kita cerita habis dah. Nabi larang tak boleh buat gini. Orang lagu ni khatamallahu ala qulubihim. Maknanya orang ni Tuhan cak dah. Ya, dalam bahasa Arab, apabila datang satu jumlah, apabila datang jumlah yang kedua tanpa diselangkan dengan perkataan-perkataan lain, maka jumlah yang kedua itu menceritakan tentang hak jumlah yang pertama. Khatamallahu ala qulubihim ni jumlah yang kedua. Innal ladzina kafaru sawa'un alaihim anzartahum, sampai habis itu jumlah yang pertama. Apa dia? Tuhan menceritakan, Tuhan khabar orang kafir, kita beri inzar, ancaman apa benda pun, ataupun tak beri pun samanya, tak beriman. Hak lagu ni khatamallah, Allah nak tafsirkan. Tu masuk jumlah yang kedua, Tuhan nak tafsirkan hak jenis perangai payah nak beriman ni, payah nak terima kebenaran. Khatamallahu ala qulubihim, Allah cak ala qulubihim, atas hati-hati mereka itu. Qalbun qulub, ia bukan hati jantung ni. Hati hak merupakan sifat rabbaniyah, hati seni yang tak boleh kita nak rasa, nak sentuh. Bukan hati sanubari. Orang tua-tua panggil hati sunubar. Sebab asalnya sanubari itu diambil daripada perkataan Arab sanaubar.
Sebab tu orang tu kan cakap hati sanaubar, hati sunubar. Dah. Kita gelau. Bukan sunubar, sanubari. Dah, yang ambil daripada bahasa Arab. Orang Arab jantung ni dipanggil sanaubar. Dia ambil sempena nama buah. Buah sanaubar. Tak? Buah apa sanaubar? Buah nanah batu. Nanah batu Arab panggil sanaubar. Jadi hati jantung kita ni macam ke buah. Buah apa? Nanah batu. Tu di Melayu akan dia jadi hati sanubari. Di Melayu akan dia jadi hati sanubari. Jadi hati di sini ni bukan hati hak boleh setuh boleh rasa ni. Hati hak merupakan sifat latifah Rabbani, hati seni. Dalam Al-Quran Allah menceritakan hati seni ni banyak kan. Kadang-kadang Allah sebut dengan perkataan qalbun, kadang-kadang Allah sebut dengan perkataan sadrun, kadang-kadang Allah sebut dengan perkataan lubbun, fuad. Banyak. Tu dia ada perbahasan dia. Jadi perkataan qalbun ni dengan mana apa? Hati ni diambil daripada perkataan qalaba. Qalaba ni mana apa? Apa panggil taraduk. Sekejap gitu, sekejap gini, berbolak-balik. Qalbun diambil daripada perkataan qalaba. Mana apa qalaba? Mana berbolak-balik. Sebab hati ni ia sentiasa berbolak-balik. Sekejap gitu, sekejap gini, sekejap gitu, sekejap gini. Itu dipanggil hati. Sebab itulah kita kena minta tuang yang empunya berbolak-balik kalau kita nak berdoa. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dini wa ala taati. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati. Sebab hati ini bolak-balik. Tsabbit qalbi ala dinik wa ala taati. Nah, tsabbit ala dinik, tetap olehmu atas agama dan ke atas ketaatan kepadamu. Nak tetap. Sebab hati ni tetap ia jenis bolak-balik. Sekejap gitu, sekejap gini, sekejap gitu, sekejap gini. Jadi kita minta Allah Subhanahu wa taala sabbit qalbi, tetap oleh akan hatiku ala dinik wa ala taati, atas agamamu dan atas ketaatanmu. Kita kena minta taubat dengan Tuhan supaya Allah tetapkan hati kita atas taat, atas beriman. Jangan hati kita ni berpaling pula. Sentiasa tetap dan pertahan iman kita, sebab iman kita pertahan. Selain itu doa yang aku sebut, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Wahai Tuhan kami, la tuzigh, janganlah kau belokkan hati kami. Bila tu? Selepas engkau memberi hidayah kepada kami. Tuhan bagi kita hidayah dah, tiba-tiba kita berpaling ke arah kejahatan semula, tak mahu. Kita minta dengan Tuhan, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Minta sama. Berarti minta dengan Tuhan supaya hati kita tetap. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Kena minta sama dengan Tuhan. Doa sama, jangan jemu-jemu. Imam manusia ni kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Hak turun tu takut tu, kau turun. Hak tu bimbang tu. Last sekali Allah cok hati. Hak tu paling takut. Dan Tuhan cok teri dah hati tu, tak ada apa-apa. Beri apa-apa benda pun, ancaman gajah rimau sekalipun, duduk gitu, duduk gegih orang panggil. Hak ni lah paling kita takut. Kita bagilah nasihat apa benda pun, cerita tentang akhirat, azab kubur, padang mahsyar, gini-gini, dak gegih. Hak takut ni. Orang lagu ni Tuhan sudah cok dah. Khatamallahu ala qulubihim. Hati mereka tu Tuhan cok teri dah. Ni takut ni. Wa ala sam'ihim, dan di atas pendengaran mereka itu. Cerita apa benda kebaik pun wadak gitu, pelawak aja. Mengaruk mu. Cerita apa benda pun. Wa ala absarihim, dan di atas mereka itu ghisyawah, penudung. Tuhan tutup dah penglihatan mereka itu. Walaupun mereka menyaksikan kebenaran, contohnya mukjizat Nabi. Dicabar dah Nabi, kalau betul mu adalah Rasul, mu betul-betul kalau mu adalah utusan Tuhan, cuba mu tunjuk mukjizat perkara yang mencari adab apa dia, iaitu benda hak manusia tak boleh buat. Nabi tunjuk, Nabi buat. Dah jenis Tuhan
teri dah mata hati, walau melihat depan mata dah tentang kebenaran, sihir juga. Ini adalah sihir. Dah nak apa dah? Sebab hidayah tu milik Allah Subhanahu Wa Taala. Nak Nabi sendiri pun tak boleh beri hidayah, milik Tuhan. Nak tu. Dah kalau Tuhan cak tak kata apa. Allah cak pendengaran dan penglihatan. Samuk ni mufrad, absar ni jamak. Kenapa Allah sebut sam'ihim dengan lafaz mufrad, tetapi basar Allah sebut dengan perkataan jamak, absar? Sebab apa? Sebab samuk ni, melihat ni, ia hanya satu tempat saja. Samuk ni, mendengar ni, kita hanya boleh tengok, kita hanya boleh dengar satu tempat, tak apa dah. Orang cakap belakang ke, orang cakap depan ke, kanan kiri ke, kita tak payah paling-paling dah. Kita boleh dengar. Orang cakap belakang kita boleh dengar. Orang cakap alik kiri boleh dengar. Alik kanan boleh dengar. Apatah lagi depan. Tapi kalau basar, melihat, nak tengok benda, nak tengok objek depan, kena tengok depan lah. Kalau ada objek duduk belakang, nak tengok, kena paling belakang. Nak tengok alik kanan, kena paling kanan. Nak tengok alik kiri, kena alik kiri. Maknanya, penglihatan dia ni, dia menyaksikan hak ni, menyaksikan hak ni, menyaksikan banyak dah Tuhan, banyak dah dia menyaksikan kebenaran-kebenaran Islam dan sebagainya, banyak dah. Tetap juga tidak terima. Dah sebab apa? Sebab Allah cak dah, teri dah mata hati. Ni kita takut ni, mata hati mati ni, hati mati ni, hak ni lah kita takut. Walahum azabun azim, dan bagi mereka itu, orang kafir ni, azab yang besar, azab yang dahsyat. Ni wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Ini sifat-sifat orang munafik pula. Wa minan nasi, dan sebahagian manusia, min ni litab'id, sebahagian manusia, man yaqulu amanna, mereka berkata, ya amanna, telah beriman oleh kami dengan Allah, kami beriman dengan Allah, wa bil yaumil akhir, kami beriman dengan hari akhirat. Cerita dia cakap wa ma hum bimu'minin, padahal mereka itu tidak beriman. Ni ciri-ciri orang munafik. Apa orang munafik? Zahir je Islam, dalamnya kafir. Tu orang munafik. Kalau kafir tadi, zahir ke batin ke, terang-terang kafir. Tak, tu kafir lah. Munafik ni zahir nampak Islam, warung je, pergi masjid, pergi surau bersama dengan orang Islam, tapi batin kafir, tak percaya Allah, tak percaya Rasul dan sebagainya. Tu orang panggil munafik. Zaman Nabi ada dah munafik. Ini ciri-ciri dia ni. Yukhadi'una Allah walladzina amanu, menipu daya mereka itu akan Allah dan walladzina amanu, dan orang yang beriman. Itu tipu daya lah. Saya ni orang Islam, saya ni orang beriman, ataupun cara perwatakan dia, perbuatan dia, kelakuan dia, pakai serban contoh, pakai jubah, pergi masjid, pergi surau. Tu maknanya dia telah menipu daya dah, tipu. Tetapi Allah kata wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun, dan tidak menipu daya mereka itu illa malaikat diri kamu tu, wa ma yash'urun, dan padahal padahal mu tidak tahu, ma yash'urun wa ma yash'urun, padahal tidak tahu mereka itu. Maknanya mu tak perasan, mu tak tahu. Walaupun secara zahirnya macam menipu kepada Allah, menipu kepada orang beriman, orang Islam, orang ingat mu ni Islam, rupa punya kafir. Seolah-olah macam kamu tipu dia dah, tapi hakikatnya mu telah tipu diri kamu, tetapi kamu tak tahu. Tak tahu di sini sekarang ni mu tak tahu. Ia berbeza dengan satu lagi ayat apa tu? Itu walakin la yash'urun,
Ayat ni Tuhan sebut ma. Ma pun makna nafi juga, tidak juga. Walakin la yash'urun, la tu nafi juga, tidak juga. Jadi ma di sini nafi di sini menunjukkan hal waktu sekarang. Kan yash'urun kan kalau orang ngaji ilmu sorah kan ia PM mudorek. PM mudorek ni kadang-kadang ia menunjuk kelakuan sekarang, kadang-kadang ia menunjuk istiqbal masa akan datang. Tapi bila masuk ma di sini ia merujuk kepada apa? Sekarang. Mana apa? Mu nak tipu daya Allah, nak mu kata mu Islam, mu beriman, mu rasa ni dirimu telah menipukan Allah, menipukan orang beriman. Hakikatnya sekarang ni mu dah sedar mu hak kena tipu. Gitu nak ayatnya. Mu dah sedar. Mu dah sedar mu kena tipu. Bukannya masa akan datang, sekarang ni mu dah sedar mu kena tipu ni. Mu tak perasan. Mu tak perasan mu telah menipu daya dirimu. Apa panggil tipu diri sendirimu, mu tak sedar. Tapi mu tak tahu sekarang ni. Fi qulubihim marad, dalam hati mereka itu puak-puak munafik ni iaitu sakit. Fazadahumullahu marada, maka Allah menambahkan mereka itu ni sakit. Tak. Sakit sini bukan sakit apa, sakit cimani bukan. Sakit ni dalam hati ni tu ya ada perasaan syok, nifak, tak, dengki, macam-macam lah ciri-ciri orang munafik ni. Tak? Maka Allah menambah mereka itu akan sakitnya. Dan Allah menambahkan kekufurannya, nifak dia, syok dia, waham dia, ragu dia, Tuhan tambah. Ni dikatakan iman orang munafik ni sentiasa naik semua. Iman orang mukmin kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Tak. Iman para nabi sentiasa naik. Iman para malaikat tak naik, tak turun. Iman malaikat tak naik, tak turun. Orang munafik iman dia ni turun semua. Fazadahumullah. Orang munafik, orang kafir turun semua. Turun. Allah nak apa tu? Semakin hari semakin teruk, tak boleh terima tentang kebenaran. Turun semua. Tuhan ni bahaya ni. Walahum, dan bagi mereka itu azabun alimun bima kanu yakzibun, azab yang pedih dengan apa yang mereka dustakan. Orang munafik ni orang kafir sebenarnya. Tak apa beza orang kafir dengan orang munafik. Kafir belaka, cuma bezanya orang munafik ni dia zahir dia Islam. Zahir nampak Islam, hakikat kafir. Itu munafik. Orang kafir zahir ke batin ke kafir dah. Tu tengok orang kafir semua tokoh tu, semua berhala. Tu kafir tu, zahir dia tu kafir dah nampak. Hak munafik zahir Islam dalam tu. Baik, dah orang kafir tu dah orang munafik tu kafir. Kafir. Tak? Dah habis tu Nabi kata tanda-tanda orang munafik tu ada 3 kan? Ayatul munafiq salasah. Nak tanda-tanda orang munafik Nabi kata 3. Apabila bercakap nawa. Dah kafir. Hak tu sifat ciri-ciri orang munafik, bukan munafik. Bukan munafik. Orang cakap nawa tu munafik terus. Tak, ciri-ciri orang munafik lagu tu lah antaranya bila cakap nawa. Bukan munafik hak ni, hak kafir. Hakikat orang munafik sebenarnya kafir. Kalau kalau kita silap faham orang bercakap, kadang orang bercakap nawa munafik berita kafir ya. Kafir. Bab munafik ni kafir. Kekal di dalam neraka selama-lamanya. Dah habis tu ciri-ciri dia. Kita boleh katakan ni munafikmu. Tak. Bukan munafik. Ini sifat orang munafik. Mu cakap lagu ni nawa lagu ni. Tu sifat dia. Ciri-ciri orang munafik nak kenal lagu ni cakap nawa. Bukannya semata-mata cakap nawa tu auto jadi orang munafik. Tak, sebab munafik ni kafir. Nampak? Neraka lah, kekal di dalam neraka selama-lamanya.
Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi, dan apabila dikatakan bagi mereka orang munafik ni, jangan kamu melakukan kerosakan pada bumi. Kerosakan ni bukan dengan sebab dia hancur bukit, gunung ke, bukan. Dia tebang balok, bukan, maknanya dia pelaga. Orang kafir, orang Islam dengan orang kafir. Dia kata orang Islam ni teroris sebagai contoh, nak serang orang kafir tak. Nak bunuh orang kafir dan sebagainya, sentiasa ajak perang sama, ajak gomo sama, ada pelaga. Sedangkan Islam tak ajar lagu tu. Wa in janahu lis-salmi fajnah laha wa tawakkal 'ala Allah. Kalau mereka ini nak berdamai, silakanlah. Nah, kita Islam ni ajar berdamai. Islam tidak ajar keganasan, tetapi orang ni pokok orientalis ni, nah, ia menggambarkan orang Islam ni zalim, kejam, jahat, asyik perang. Kerak tekak, kerak tangan, hudu. Kenapa menggambarkan ganah Islam? Tu dia dia merosakkan. Bila dikatakan janganlah kamu membuat rosakkan muka bumi, iaitu pelagakan orang Islam dengan orang kafir, pelaga. Sehingga orang kafir ni nampak ganah. Orang kafir ni orang kafir tengok orang Islam ni pandangan mata ni sebagai pengganah. Nah, dan ada juga mereka ia tafsir ayat hadis Nabi dengan secara salah. Nabi kata apa? Umirtu an uqatilan nas hatta ashhadu an la ilaha illallah. Kan Nabi katakan, aku disuruh an uqatilah, bahawa aku bunuh semua orang malaikat hak mengucap dua kalimah syahadah. Maknanya apa? Maknanya aku disuruh bunuh semua orang kafir. Tu teroris, ganah. Tak. Dia keluar hadis tu. Sedangkan dia silap faham. Bukan bidang dia cuba nak mentafsirkan hadis Nabi. Tu bahaya. Maknanya kalau kita faham secara zahir hadis ni, ibaratnya gini, nampak orang kafir bunuh, nampak orang kafir bunuh, nampak orang kafir bunuh. Tu Nabi kata, aku disuruh membunuh. An uqatilan nas. Tak. Bukan maksudnya Nabi suruh kita nampak orang kafir bunuh. Tak. Umirtu an uqatilah. Qatilah ni atas wazan fa'ala. Fa'ala yufa'ilu. Qatala yuqatilu. Nah. Ia bina wa binahu, ia bina bagi himpun. Nah, ia atas wazan fa'alan ni bina ia bagi berhimpun. Ada gulawang. Kita nak cakap bahasa mudah kok, ada gulawang. Bahasa Arab kalau sentuh dipanggil lamasa ataupun lamisa. Lamasa ni sentuh. Kalau sentuh menyentuh, orang panggil la masa. Tu orang panggil wabina'u lil musyarakah. Ia bina bagi berkongsi. Mana apa? Kalau sentuh menyentuh, Arab panggil la masa atas wazan fa'alah. Kalau sentuh la masa. Kalau bunuh qatala. Kalau qatala, bunuh membunuh. Mana apa? Maknanya kalau orang kafir ia serang Islam, nak lawan Islam, barulah kita lawan, kita bunuh, kita perang. Itu mana uqatilah. Ia wabina'hu lil musyarakah. Ia binanya bagi musyarakah, berkongsi. Jadi pokok ni ia putar belik hadis. Ia kata Nabi ni zalim. Ni pokok ni yang merosakkan muka bumi ni. Ia menggambarkan Islam ni sebagai teroris, pengganah dan sebagainya. Dia kata, apabila dikatakan bagi mereka kita, jangan kamu rosakkan pada muka bumi, qalu, mereka berkata, innama nahnu muslihun, sesungguhnya kamilah orang yang buat baik di atas muka bumi, kamilah pendamai. Nak membawa rakyat ni aman damai tanpa ada peperangan. Agama kami ni agama keamanan. Agama Islam agama pengganah, teroris dan sebagainya. Tu Tuhan kata, ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Ingat bahawa mereka itulah pokok ni, hum, bermula mereka itu al-mufsidun, orang yang membuat kerosakan di muka bumi. Sebenarnya
Sebab berlaku perang Islam dengan kafir ni pelaga. Sebenarnya. Sehingga orang kafir benci kepada orang Islam sebab pelaga, sebab kata Islam ni pengganah dan sebagainya. Tetapi walakin la yash'urun, tetapi kamu tidak tahu. Tidak tahu di sini istiqbal akan datang. Tadi ayat tadi kita baca tadi wa ma yash'urun, kamu tidak tahu. Mana sekarang ni mu dah tahu dah. Mu dah tahu sekarang ni. Kalau la yash'urun dengan la, kamu tetapi kamu tidak tahu, nanti sikit lagi masa akan datang kan mu tak tahu dah. Masa akan datang mu tak akan tahu. Tetapi kamu tidak tahu yang masa akan datang. Kalau macam ma yash'urun, sekarang ni pun al-an mu tak tahu. Tu. Ya, bahasa Arab ni tidak ni banyak. La, ma, nafi pun tidak, ghairu pun makna tidak, lang pun tidak, lam pun tidak, lamma pun tidak, macam-macam. Wa idza qila lahum aminu kama amana an-nas qalu anu'minu kama amana as-sufaha. Dan apabila dikatakan bagi mereka itu dan apabila dikatakan bagi mereka itu pula kepada puak-puak munafik, tak habis lagi ciri-ciri dia ni. Ni masih lagi dalam ciri-ciri orang munafik ni. Aminun kama amanan nas, berimanlah seperti mana orang lain beriman juga. Mu tak mau beriman ke? Qalu, mereka berkata mereka itu, anu'minu, adakah kami beriman kama amanas sufaha? Mana suruh aku beriman ke macam puak-puak bodoh ni beriman? Sedap jawab. Ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Ingat dah bahawa mereka itu ni, Tuhan kata orang munafik ni, mereka itu mulah as-sufaha, golongan orang yang safih, golongan orang bodoh. Tetapi la ya'lamun, kamu tak tahu. Tak tahu juga. Yash'urun makna tak tahu juga. Wa ma yash'urun makna tak tahu. La ya'lamun tak tahu. Apa beza? Ya, kalau yash'urun ni, tahu ni, ia berkaitan dengan hak boleh rasa, hak boleh nampak. Kalau benda hak boleh rasa, benda boleh nampak, ia tak tahu, dipanggil ma yash'urun ataupun la yash'urun. Adapun tahu ni, ya'lamu ni, tahu juga, ia lebih umum lagi. Ia berkaitan, kalau ia berkaitan dengan hati sebagai contoh, hati ni benda hak tak boleh nampak, barang dalam. Kalau hati dia tak nampak, tak boleh terima tentang ajaran Islam, maka dipanggil la ya'lamun, tetapi kamu tidak mengetahui. Maknanya nak khabar di sini orang munafik sini, benda hak dalam, benda hak luar, Tuhan cerita dah benda hak terang-terang dah tentang kebenaran Islam gini-gini. Semuanya dia tidak terima sebab dia tak tahu. Sebab apa? Allah cak dah mata hati dia. Bila Allah cak mata hati, payah nak terima tentang kebenaran. Tu. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna, dan apabila dia berjumpa dengan orang-orang yang beriman, maknanya apabila orang munafik ni bersama dengan orang beriman, qalu, berkatalah mereka itu, amanna, telah beriman oleh kami. Kami beriman. Astaghfirullahalazim, asyhadu an la ilaha illallah. Wa idza khalau ila syayatinihim, apabila dia khalau, maknanya idza raja'u, apabila kembali mereka itu kepada setan-setan mereka itu, mana apa? Ru'asaihim, iaitu ketua-ketua dia. Bukan setan dengan makna iblis, iaitu manusia berperangai setan. Itu maksud dia. Kan syaitan kan minal jinnati wan nas, kan ada di kalangan jin, ada di kalangan manusia. Syaitan ni. Tak? Ya, ada syaitan ni di kalangan jin, ada juga syaitan di kalangan manusia. Itulah ke. Kalau manusia membawa kita ke arah kejahatan, dipanggil syaitan. Tak, dipanggil syaitan tu. Nafsu lain. Nafsu lain, tapi hak paling kita takut nafsu lah.
Nafsu hak paling takut, payah nak lawan. Nak lawan tu payah. Nak kerak tekak, nak bunuh nafsu kerak tekak kita. Nak jak perut kita, payah. Sebab tu dalam tasawuf dipanggil jihad lawan hawa nafsu. Jihadun nafs. Ia tak ada jihad lawan jihad setan, tak ada. Jihadus syayatin tak ada. Ada. Mujahadun nafsi ada. Tak, mujahadah lawan nafsu. Mujahadah lawan setan tak ada. Sebab kalau nafsu kita kalah, setan mudah nak rasuk kita, mudah nak menghasut kita ke arah kejahatan. Sebab laluan nafsu ni merupakan laluan setan. Kalau nafsu kita dapat melawan nafsu kita, setan tak boleh buat apa-apa dah. Ia lemah. Kalau kita ni lemah dah berhadapan dengan hawa nafsu, setan akan mudah. Mudah nak masuk, nak hasut kita dan sebagainya. Baik, dan apabila mereka berkata amanna, kami beriman dah, apabila dia bersama dengan orang Islam, dia kata dia beriman. Itu orang panggil ciri orang munafik. Zahir Islam. Tetapi apabila dia bersama dengan puak-puak mereka itu, qalu, dia berkata mereka itu, inna ma'akum, sesungguhnya kami serta kamu. Sebenarnya aku ni bukan Islam, kafir. Aku sama mu agama kafir kan? Mu agama Kristian ke, Yahudi ke, sebagai contoh, tak kira lah. Aku serta kamu dalam agamamu. Nak dia kata, wa in qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Sesungguhnya kami ni nak berolok-olok dia je, buat main-main dia je. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Bermula Allah yastahzi'u bihim, memperolok ia Allah bihim, dengan mereka itu. Allah lah yang memperolok. Dia memperolok, Allah memperolok dia. Allah balas, mana Allah membalaskan olokkan puak-puak munafik tadi. Itu maknanya. Wa yamudduhum, dan Allah membiarkan mereka itu ni fi tu'yanihim, pada toro ni pelampaui batas dia. Perkara hak menyebabkan dia melampaui batas ni, Allah biarkan dia. Allah kira. Bila sampai masa, kenalah mu. Allah biar dulu. Sebab Allah ni, dia balas di akhirat nanti. Dia ada juga dia balas sekarang. Tapi kebanyakan apabila kita langgar perintah dia, kita mainkan agama dia, kadang-kadang walaupun kita tengok dia terhina Islam dan sebagainya, okey, kaya je, kayak gini Allah balas lagi. Allah tak balas lalu. Ada juga Allah balas selalu, dan ada juga Allah biar dulu. Tengok dulu. Tu antara sifat-sifat Tuhan asy-syakur, sifat-sifat Tuhan as-sabur. Kan nama Tuhan, antara nama Tuhan apa dia? As-sabur. Sebab apa? Tuhan ni dia bersifat dengan as-sabur. Oleh kerana Tuhan ni bersifat dengan as-sabur, nama dia sebagai as-sabur. Boleh nak letak nama anak kita Abdus Sabur. Apa makna sabur? Tuhan yang amat penyabar. Apa makna penyabar? Jangan kita silap faham pula. Macam kita ni, kita kalau sabar, maknanya apa? Kita ni sebuah kepada kita. Kita mari marah dulu, mari gerang dulu. Gerang aku ni, tapi tak apalah, sabar. Adakah Tuhan lagu tu? Tak, mustahil. Tuhan mana ada hati. Tuhan tidak ada benda yang menahan dia daripada apa benda. Kalau ia nak sabar, ia mari marah dulu. Maknanya marah mari kat Tuhan. Jadi Tuhan terpaksa tahan dengan sabar dia. Lagu tu. Mustahil tu. Tuhan kan istighna, kan terkaya kan. Tidak berhajat kepada mana-mana. Itu mustahil. Apa makna sabar Tuhan? Sabar Tuhan ni dengan makna Tuhan tak azab lagi. Relax dulu, Tuhan lock dulu, biar sampai masa kena ya. Itu makna sabar Tuhan. Bukan dengan makna sabar macam kita faham diri kita ni, bukan. Mustahil hak tu. Macam antara sifat Tuhan kan banyak kan, asy-syakur, Tuhan yang amat berterima kasih. Bukannya apa makna berterima kasih?
Ia bila sebut berterima kasih ni, ia didahului ada pemberian. Barulah kita ucap terima kasih. Terima kasih kerana tolong hamba, terima kasih kerana bagi laluan, terima kasih kerana bagi hadiah orang tak. Sedangkan Allah mustahil bersifat lagu tu. Tuhan istighna, terkaya, tidak berhajat kepada mana-mana. Nak terima kasih siapa? Tuhan ni nak berterima kasih siapa? Sebab ia tidak berhajat kepada mana-mana. Tak? Terima kasih Tuhan sini apa makna dia? Iaitu Allah bagi pahala yang begitu banyak walaupun kita buat amal sedikit. Tak? Sikit je. Buatnya sembahyang sunat fajar 2 rakaat je, tapi lebih baik daripada dunia dan isi-isinya. Itu makna asy-syakur. Tu. Baik. Jadi kadang-kadang orang yang derhaka, orang yang lawan Islam, orang yang mempermainkan hukum-hukum Islam, Tuhan lock dulu. Tuhan lock dulu. Tak sampai masa kena. Itu antara sifat, nama sifat Tuhan iaitu As-Sabur. Tuhan yang amat penyabar. Penyabar sini bukan dengan makna Tuhan mari rasa sakit hati, tapi bukan gitu. Itu mustahil. Sabar di sini Tuhan apa makna dia? Tuhan tak azab lagi di dunia, tunggu di akhirat. Tu. Allah membalas olokkan mereka itu, wa yamudduhum, dan memberikan mereka itu pada pada pelampau dia, melampau batas dia tu, ya'mahun, dalam keadaan sesat. Allah biar dulu, lock dulu. Ulaika alladzina ishtaraw ad-dalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wama kanu muhtadin. Mereka itu orang yang membeli akan sesat bil huda, dengan petunjuk. Istilah gitulah bahasa pondoknya. Ia pilih sesat daripada hidayah pokok ni. Maka apakah untung perniagaan lagu tu? Untung ke apa? Apa benda hak mu dapat? Mu pilih sesat daripada petunjuk. Wama kanu muhtadin, nak padahal kamu ni tidak diberi hidayah, tidak diberi petunjuk. Jadi puak ni rugilah. Nak antara hidayah dengan petunjuk, dengan dalalah dengan hidayah, ia pilih dalalah. Tak. Itu adalah merupakan satu kerugian yang amat besar. Habis itu masaluhum kamathladis. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ja'alna min hadza jam'a marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbi yassir wa la tu'assir wa bitammi bil khair. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Yeah.